Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah diizinkan kita untuk bertemu sekali lagi pada malam yang berbahagia ini, menyambung pengajian kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah. Setelah kita selesai menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dan menunggu waktu isyak, mengisi ruang yang ada ini dengan pengajian ilmu. Pada siri yang lepas kita bicarakan tajuk persemayaman para arwah, tempat tinggal arwah. Malam ini tajuk yang baru penampakan syurga dan neraka kepada mayat setiap hari. Maknanya syurga dan neraka dilihatkan kepada mayat setiap hari. Qala Allah Ta'ala pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan pada petang hari. Surah Ghafir ayat 46. Ini satu firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahawa kepada mereka, siapa mereka ni? Iaitu orang yang telah meninggal dunia, diperlihatkan neraka. Makna kata ditujukan ayat ini kepada orang yang derhaka pada Allah, orang kafir, orang munafik. Mereka ini ketika dia mati diperlihatkan neraka. Waktu bila? Pada pagi hari dan pada petang hari. Makna pagi petang neraka ditunjukkan. Belum masuk lagi, ditunjukkan dulu, diperlihatkan. Ya, nak menunjukkan bahawa azabnya neraka ni tengok pun dah menakutkan, apatah lagi duduk dalamnya. Dari Huzail Ibnu Abi Syaibah mengatakan arwah Fir'aun, iaitu Fir'aun yang dah mati, rohnya ni, roh Fir'aun beserta kaumnya itu berada di dalam perut burung berwarna hitam, berulang alik ke neraka. Demikianlah dia diperlihatkannya. Fir'aun yang mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala, ya, rohnya ini diletakkan di dalam perut burung berwarna hitam, yang mana burung ini kita pernah ceritakan pada siri yang lepas. Para arwah ni diletakkan di dalam perut burung umpamanya. Kalau orang yang beriman, orang beramal soleh, diletakkan rohnya itu dalam perut burung berwarna hijau yang akan terbang masuk pagi dan petang melihat syurga. Untuk hiburan dia, tengok saja guna batal balik. Itulah tugas harian dia, aktiviti harian dia. Manakala bagi orang-orang kafir, rohnya akan diletakkan dalam perut burung yang berwarna hitam dan diperlihatkan ke neraka pada setiap hari. Sementara daripada Ibnu Mas'ud, Al-Lalikai dan Ismaili mengatakan roh Fir'aun beserta kaumnya itu berada di dalam perut burung berwarna hitam, diperlihatkan kepada mereka neraka setiap hari sebanyak 2 kali. Inilah yang dikatakan kepada mereka, inilah tempat tinggal kalian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang kita bacakan tadi, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Kepada mereka, yakni orang kafir, Fir'aun dan seangkatannya, diperlihatkan neraka pada pagi dan petang hari. Sebab tu di dalam kubur, apakah yang dilalui oleh orang-orang dalam barzah? Dia akan melalui, iaitu satunya sama ada taman-taman syurga, ataupun yang kedua salah satu lembah ataupun lubang api neraka.
Dan bukan itu saja penyiksaan dia. Dia akan dibawa melihat saja dah menakutkan. Macam kita tengok cerita hantu, cerita seram kan. Kita tak ada pun dalam movie tu. Kita tengok je movie tu. Tapi dah seram dah. Tutup mata kan. Kenapa nak takut? Bukannya betul-betul dalam TV je pun. Tapi nak tengok tutup mata kan. Maknanya takut. Kenapa? Ketakutan itu dirasai oleh diri kita. Perasaan tu. Demikianlah ahli nar, orang-orang kafir, orang dahaka kepada Allah, dia akan diberi ketakutan. Belum masuk neraka lagi. Dilihatkan neraka. Inilah bentuk neraka yang kau akan duduk nanti. Ya Allah, takutnya. Nak tak nak terpaksa diperlihatkan. Bukan dia nak melihat. Kalau boleh dia tak nak lihat, tapi diperlihatkan. Dia akan melihat, dipaksa untuk tengok ni rupa neraka. Waktu tu dia nak pejam mata pun tak boleh. Macam orang tuan-tuan, kalau siapa yang ada buat operation mata kan, nak buang katarak ke apa ke, dia akan letak satu alat besi tu tahan mata kan. Besi tu dibuka mata, kita tak boleh nak kedip dah. Lepas tu dia ambil laser, kita nampak seketul laser tu masuk kat mata kan. Takut nak tutup mata tak boleh, tapi benda tu terpaksa lihat. Nak buat macam mana? Kalau kita nak cabut gigi, kita takut dengan alat doktor pegang tu, jarum ke apa, kita boleh tutup mata kan, takut tutup mata. Tapi bila dah berkaitan dengan mata, dipaksa melihat. Macam mana nak buat ni kan, terpaksa melihat besi tu masuk ke mata kita, buang katarak. Itu orang yang ada pengalaman, dia buat operate mata kan. Demikianlah ahli neraka. Dia tak nak tengok neraka pun, tapi diperlihatkan. Dia akan nampak juga. Mata terbeliak tengok, tak boleh nak pejam, macam mana pun dia akan melihat juga situasi yang menggerunkan itu pada pagi dan petang hari. Allahu Akbar wa yazbillah min zalik. Ya, melihat pun dah menakutkan, apatah lagi merasai ataupun masuk ke dalamnya. Sedangkan Ibnu Abi Hatim menuturkan riwayat daripada Abdul Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam mengenai firman Allah, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Dia mengatakan pada hari mereka dibawa pulang dan pergi ke sana sampai hari kiamat. Ini pandangan yang mengatakan bahawa pada hari itu mereka dibawa pulang dan pergi ke sana sampai hari kiamat. Pulang pergi sampai hari kiamat, diulang alik perjalanan dia. Ibnu Umar dan Hu menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada pagi dan petang hari. Jika termasuk penghuni syurga, dia akan menghuni syurga. Jika termasuk penghuni neraka, dia akan menempati neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu, sehingga engkau dibangkitkan Allah kepadanya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setiap orang meninggal aja, dia akan dilihatkan mana tempat tinggal dia. Ni tempat tinggal dia. Pagi petang, dia akan lihat. Bagi orang yang beriman, seronok tak sabar dia. Lepas tu dalam hadis ada menyebut, orang yang beriman, yang beramal soleh, ketika dia meninggal dunia, setelah jenazahnya dah diuruskan dan dikebumikan, masuk je dalam lubang kubur, orang pun dah pergi tinggalkan dia. Maka malaikat munkar nakir pun datang. Digambarkan dalam hadis, malaikat munkar nakir ni wajahnya berwarna hitam, matanya berwarna biru, maknanya menakutkan. Kemudian ditanya kepada orang yang mati tadi, yang beriman tadi, siapakah lelaki ini? Makna lelaki ini kepada Muhammad. Siapakah Muhammad, kata dia. Maka orang yang beriman ni dia akan jawab, Muhammad itu sebagaimana yang disabdakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Maka setelah dia menjawab soalan itu saja, dia tak ada soalan maruk buka ke siapakah saudaramu, apakah kitabmu, dia tak tanya. Dia tanya siapakah lelaki ni je. Bila dia dapat jawab Muhammad itu adalah hamba Allah, maka malaikat pun stop pertanyaan. Dia akan cakap, cukuplah tu, kami tahu dah kamu akan jawab macam tu. Maknanya tak payah tanya soalan lain, satu soalan tu pun dah pas dah. Cukuplah tu, kami tahu dah kamu akan jawab macam tu. Macam mana seorang guru yang mengajar kat sekolah, bila time exam dia akan tahu dah mana murid yang lulus, mana murid yang gagal, dia akan tahu. Belum jawab kertas lagi, belum ambil jawab paper lagi, dia dah agak dah, budak ni tak lepas ni.
Budak ni ada harapan berjaya ni. Sebab apa? Guru tu dah tahu dah, kenal dah anak murid dia. Demikian malaikat, dia telah diberi pengetahuan siapa kita dalam kubur. Maka tak payah nak kelentonglah malaikat apa kita nak kona sana sini ke, tak ada. Dia dah tahu dah kita ni siapa. Sebab tu dia jawab, kami tahu dah kamu akan jawab macam tu. Dah, jom kita balik, dia kata. Macam itulah. Kemudian diriwayatkan kuburnya pun akan diluaskan sehingga 70 kali lipat kali ganda. 70 kali ganda hasta, lipat, luas. Dan diberikan kuburnya itu sebagaimana taman-taman, iaitu yang hijau, yang wangi. Dan ketika itu dia disuruh tidur. Tidurlah kamu, atau kata lain, berehatlah kamu, kata malaikat. Waktu itu orang beriman beramal soleh ni dia akan cakap, wahai malaikat, aku nak balik rumah kejap, kata dia. Dia pun nak balik rumah juga, kan? Aku nak balik rumah kejap, kata dia. Nak balik rumah untuk apa? Kamu nak tengok apa kat rumah tu? Aku nak jumpa keluarga aku. Dia nak jumpa keluarga, nak cerita apa yang sedang dia lalui sekarang ni, nikmat yang dia sedang lalui ni. Dia rasa seronok, bahagia sangat dah. Waktu tu dia kata, kalau boleh bangun, dia jumpa keluarga dia akan cakap, tak payah menangislah, saya kat sini elok je, saya kat sini rasa nikmat saja. Maka stoplah menangis. Kalau boleh dia nak cerita macam tu pada keluarga dia. Ini orang yang beriman, orang beramal soleh. Dia nak bangun tapi tak boleh, kata dia. Kemudian malaikat kata apa? Tidurlah kamu sebagaimana pengantin baru yang tidur, yang takkan dikejut oleh sesiapa pun melainkan kekasihnya. Demikianlah orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan beriman, beramal soleh, maka dia akan tidur dalam keadaan sebagaimana pengantin baru tidur, dan hanya dikejutkan oleh Allah Ta'ala kekasihnya di akhirat nanti. Ini kebahagiaan dia, orang beriman, beramal soleh. Ya Allah, kan? Sebab itulah kita kena sentiasa sangka baik keluarga yang kita kebumikan, yang kita lepaskan dia dalam kubur tu, meninggal dalam keadaan baik, dia berada di tempat yang lebih selesa daripada dunia ni. Kerana Nabi sebut dah, dunia ini umpama penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Sedangkan akhirat itu adalah syurga bagi orang mukmin dan neraka bagi orang kafir, penjara bagi orang kafir. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa kata dunia ni umpama penjara bagi orang mukmin? Kerana orang mukmin ini setelah dia bersabar dengan segala hal-hal yang dia tak boleh buat, dia taat pada perintah Allah, dia tinggalkan larangan kemurkaan Allah, ketika dia mati nanti, seumpama seorang banduan yang telah bertahun-tahun duduk dalam penjara. Dalam penjara yang sempit, yang gelap, tiba-tiba satu hari dia dibebaskan. Pintu pagarnya dibuka, di depannya terluas bentang. Taman-taman yang hijau, pokok-pokok bunga yang sedang mekar, suasana yang tenang. Apa tindakan banduan tadi? Dia akan berlari keluar ke taman tadi. Dan apa reaksi dia ketika itu? Adakah dia rasa macam nak patah balik ke penjara yang gelap dan sempit tadi? Tentu tidak. Tentu dia bukan setakat nak patah balik, nak tengok pun tak nak dah. Tak ada apa yang dia nak kembali sana. Demikianlah orang-orang yang beriman, setelah dia meninggal dunia, maka dibukalah taman-taman tadi, maka dia kata macam penjara ni tak ada apa, dunia ni tak ada apa. Tak ada apa dah. Sebab tu dia nak balik ke dunia, bukannya nak tengok dunia. Bukan dia rindu kat kampung dia, bukan dia rindu pada keluarga dia, bukan dia rindu pada apa sahaja yang ada dekat dunia ni, kerja dia ke. Tapi dia nak bagi tahu aja. Jangan menangis, aku di sini lebih bahagia daripada kamu di sana yang hidup. Itu orang beriman. Sebaliknya bagi orang kafir, bagi orang derhaka pada Allah Ta'ala, setelah dia meninggal dunia, maka malaikat pun tanya pada dia, kamu kenal tak Muhammad tu siapa? Maka dia akan jawab, la adri, aku tak tahu. Yang aku tahu, orang kata Muhammad ni Nabi, macam itulah. Dia macam jawab sungguh tak sungguh. Ketika itu malaikat kata apa? Kami tahu kamu takkan dapat jawab, kamu akan jawab macam tu juga nanti. Maka dia tak tanya soalan lain. Maka malaikat pun berkata kepada bumi, wahai bumi, wahai tanah, himpitlah kedua-dua rusuk dia ni sehingga hancur lebur. Maka bumi tanah pun himpit dia sehingga bercantum rusuk kanan dan rusuk kiri ni hancur.
kan, dia akan menjerit dan ketika itu dia pun minta pada malaikat, aku nak balik. Waktu dia nak balik, dia pun nak balik juga, dia minta pada Allah, ya Allah aku nak balik. Dia nak balik nak cerita pada keluarga dia ke apa yang berlaku kat dalam kubur tu? Tidak. Dia nak balik nak tengok kerja dia? Tidak. Dia nak balik nak buat apa? Aku nak beramal soleh. Itulah keinginan dia. La'alli a'malu salihan fi ma tara. Untuk aku beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan. Maknanya dia sedar benda tu betul. Jadi dia nak bangun balik, nak buat benda tu. Allahu Akbar. Waktu itulah dia akan rasa menyesal yang tidak dapat dikembalikan lagi kesalahan itu. Ini yang berlaku pada orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur pada Allah, berdosa pada Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan, dikatakan bahawa yang demikian itu dikhususkan bagi orang mukmin yang tidak diazab. Dikatakan pula bahawa tidak demikian, tetapi orang mukmin yang diazab juga melihat tempat tinggalnya secara keseluruhan di neraka atau di syurga pada waktu yang berlainan maupun dalam satu waktu yang sama. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, lalu dikatakan pula bahawa penampakan tersebut hanya kepada roh sahaja dan mungkin juga bersamaan dengan sedikit bahagian dari jasadnya. Akan tetapi mungkin juga penampakan tersebut kepada roh dengan seluruh jasadnya, manakala roh itu dikembalikan ke jasadnya semula, sebagaimana waktu roh itu dikembalikan kepadanya pada saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apa yang berlaku ketika mana dikatakan roh naik ke perut burung, dilihatkan syurga dan neraka? Adakah roh saja yang pergi atau dengan jasadnya sekali? Ini kita dah bincangkan dah pada seri lepas, bahawa orang yang berada di alam barzah, rohnya ini berada di dalam jasad yang baru. Bukan jasad yang ada kat muka bumi yang kita guna sekarang ni. Ini hanya kegunaan dunia je. Bila kita gali kubur yang dah lama tu, masih ada lagi jasad orang tu, tinggal tulang, masih ada lagi. Makna kata, macam mana dikatakan dia hidup? Dia hidup dalam dunianya, di alam barzah, di alam yang lain, dalam jasad yang lain. Itu dia orang yang telah meninggal dunia. Maka dia akan duduk di dalam perut burung, maka dia akan melihat keadaan neraka atau keadaan syurga, mana tempat dia akan duduk nanti sebelum dikembalikan balik ke tempat asalnya. Ada yang bertanya, ketika roh itu pergi melihat syurga, melihat neraka pagi dan petang sebagaimana yang disebut dalam surah Ghafir ayat 46 tadi, maka waktu bila dia boleh jawab salam? Sebab kita selalu dimaklumkan, bila lalu kat kubur, bagi salam, Assalamualaikum ya ahli kubur. Maka ahli kubur dia mendengar dan dia akan menjawab. Kita tahu macam tu. Jadi kalau time kita lalu tu, dia pergi tengok syurga ke, dia pergi tengok neraka ke, macam mana dia nak jawab? Maka kita dah bincangkan sebelum ini, sesungguhnya alam yang berada di sana berbeza dengan alam yang ada di sini. Sesungguhnya salam yang kita bagi pada mereka itu, mereka dengar walaupun mereka tak ada di situ. Pendengaran mereka sangat jelas. Ini teknologi Allah. Ini kita bincang teknologi Allah. Macam kita lah manusia. Kita duduk dekat KL. Macam mana kita nak cakap dengan kawan kita yang duduk jauh ke Australia sana? Maka tak mustahil lagi ni. Kita ada telefon, kita boleh WhatsApp, kita boleh video call, boleh bercakap dengan dia. Ini teknologi manusia. Jasad kita dekat sini, jasad dia kat sana, tapi kita boleh berinteraksi. Kalau manusia boleh buat secanggih itu, apatah lagi teknologi Allah Ta'ala lebih canggih daripada itu. Roh berada di tempat-tempat lain, sedangkan kita di dunia, macam mana dia nak connection kat sana? Inilah teknologi Allah. Bila kita bagi salam, ucapan salam itu sampai juga kepadanya. Allahu Akbar. Sebab itulah bila kita lalu kubur, bagi salam. Tentang roh kat mana, wallahu alam, tapi disebut dalam banyak hadis, ada dikatakan diperlihatkan syurga dan neraka, ada yang berehat saja, ada yang diseksa, begitulahnya. Baik. Kemudian Ibnu Umar menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kepada seseorang itu akan diperlihatkan tempat tinggalnya di syurga dan neraka pada pagi dan petang hari di alam kuburnya. Sementara Imam Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman menuturkan riwayat daripada Abu Hurairah,
Dia berkata bahawa setiap hari ada 2 suara lantang, pagi dan petang. Pada awal siang hari dia berkata, malam telah berlalu dan kini siang pun datang. Maka diperlihatkan neraka kepada Fir'aun beserta kaumnya. Tidak seorang pun mendengar suaranya, melainkan akan memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Fir'aun diperlihatkan neraka dan dia hanya menjerit, ya Allah, selamatkan aku ya Allah daripada api neraka. Fir'aun, tapi doanya tidak diterima Allah. Sementara pada petang hari dia berkata, siang telah berlalu dan malam pun kini telah datang. Maka diperlihatkan sekali lagi Fir'aun beserta kaumnya neraka. Tak seorang pun mendengar suaranya, melainkan dia hanya memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Hebat mana Fir'aun? Hebat Fir'aun ni kerana dia boleh tenteranya ramai, dia boleh buat bangunan tinggi-tinggi, tapi kesudahannya mati dalam keadaan kufur, sehingga dia tahu bahawa dia kerdil, tak ada siapa yang dapat selamatkan dia. Kan? Kita tengok teknologi orang dulu kan, yang bina piramid tinggi-tinggi, maknanya mereka ni lagi canggih daripada kita. Cuma kerajaan mereka ditenggelamkan, dimusnahkan. Mungkin teknologi dia lagi canggih daripada kita gini. Kita ada mikrofon, bercakap, kita boleh live sekarang ni. Mungkin zaman tu lagi canggih, Wallahualam. Tapi mana dia sekarang ni? Mana bukti-bukti dia? Habis. Yang tinggal mungkin sedikit saja tanda-tanda peringatan pada kita. Kan? Kadang-kadang kita fikir macam tak logik kan. Macam mana orang dulu boleh buat piramid besar-besar sampai sekarang tak ada jawapan yang logik. Kan? Dengan kita fikir alat dia tak canggih. Kita fikir mereka ni macam zaman purba, macam tak ada benda-benda. Tapi mungkin lagi canggih daripada kita. Kemana mereka sekarang ni? Habis. Dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Maka Fir'aun pun begitu juga. Dia di dalam kubur, dilihatkan keadaan neraka setiap pagi dan petang, dan dia hanya minta keampunan Allah setiap hari. Kalau boleh nak hidup, itulah dia. Ya? Tapi Allah kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang kau ucap tu ucapan kau saja. Sebab apa Allah tak akan bangunkan kita setelah kita mati? Kenapa Allah tak bagi kita peluang? Sebab Allah tahu manusia ni kalau diberi hidup sekali lagi, dia takkan bertaubat. Dia akan buat benda maksiat lagi. Itu manusia. Kan? Kita kalau dah buat salah sekali, kalau kata manusia ni berubah, kalau dia tak ubah betul-betul, dia pengaruh dia untuk buat sekali lagi kesalahan yang sama tu tinggi. Sebab itulah kalau dalam rekod jenayah dia akan tengok mempunyai 5 rekod jenayah lampau, semua diungkit balik. Sebab apa? Orang ni pernah buat jenayah, tak mustahil dia akan buat sekali lagi. Itulah dia manusia ni. Orang tahu dah, kalau aku hidupkan kau balik, kau cakap kau nak bertaubat, nak beramal soleh, kau takkan buat, kau akan buat maksiat lagi. Itu orang tahu, orang kenal kita. Innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang kau cakap ni kau saja cakap, kau takkan buatnya. Ini yang kata Allah Ta'ala pada kita, dia kenal kita ni kan. Dia akan buat kerana manusia ni memang degil. Kerana apa degil? Kerana kita ada nafsu. Dia akan buat lagi. Malam ni bertaubat sungguh-sungguh, ya Allah, aku takkan buat lagi, ya Allah, aku bertaubat. Besok buat balik. Itulah manusia kan. Memang sifatnya dipengaruhi oleh nafsu. Sebab tu kita kena didik nafsu kita. Jadi orang-orang yang telah meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, dalam keadaan berdosa besar, syirik kepada Allah Ta'ala, dia pun minta juga, tapi Allah tak akan hidupkan dia. Fir'aun minta, ya Allah, hidupkan aku balik, ya Allah, aku nak bertaubat. Kalau aku hidup, aku akan beriman padamu, ya Allah. Allah tak bagi dia peluang, sebab Allah tahu engkau cakap ni sahaja je, takkan buat punya. Sedangkan Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Man Asya' Bad'al Maut Ba'dal Maut menuturkan riwayat daripada Al-Auza'i bahawa dia pernah ditanya oleh seseorang di Asqalan. Dia berkata, Abu Amru, sesungguhnya kami telah melihat burung berwarna hitam yang keluar daripada laut. Jika petang hari tiba, burung itu kembali menjadi putih. Apakah kalian mengerti hal itu? Jawabnya, ya. Lalu dia berkata, di dalam perutnya terdapat arwah Fir'aun beserta kaumnya. Diperlihatkan kepada mereka neraka. Lalu burung itu terbakar olehnya sehingga bulu-bulunya menjadi hitam. Setelah itu burung tersebut kembali ke sarangnya. Di situ juga dia terbakar.
Yang demikian itu adalah amal perbuatan yang tidak pernah berhenti sampai hari kiamat tiba. Kemudian dikatakan, masuklah Fir'aun bersama kaumnya dan rasakanlah azab yang sangat pedih itu. Allahu Akbar kan. Nah, ini cerita-cerita yang disebut dalam kitab-kitab yang lama, ya, menceritakan bahawa keadaan orang yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, ya, kita tak tahu bagaimana nasib kita. Masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada ruang. Jangan waktu kita dah sampai ke penghujungnya baru nak kembali pada Allah Ta'ala, dah terlambat. Waktu bila kita nak kembali pada Allah? Dua keadaan dia. Pertama, setelah kita melihat keadaan bayangan kita besok nak mati. Waktu sakaratul maut, roh dah sampai di penghujung gorgorah, diperlihatkan keadaan neraka ataupun syurga. Waktu itulah orang-orang yang kafir, dia akan minta bertaubat. Orang yang dah kepada Allah, dia minta, ya Allah, aku nak hidup lagi. Dia nak bertaubat, tapi dah terlambat. Waktu tu dah nampak hakikat sebenar, tentang keadaan neraka, tentang azab Allah. Ya Allah, aku nak hidup balik, ya Allah. Tak ada. Waktu tu nak sebut kalimah la ilaha illallah pun bukan mudah. Nak sebut tak lepas. La ilaha illallah tak lepas. 2-3 kali tak lepas, sehinggalah mati dalam keadaan kufur. Sebagaimana ayat yang biasa kita baca, yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau dia orang beriman, tentu dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah walaupun mati seorang-seorang ke rumah. Tak ada orang yang talqin tentang kalimah tu pada dia. Tapi dia orang beriman. Dia selalu jaga solat dia, dia selalu jaga puasa dia, dia tak kacau orang, dia tak ambil hak orang. Maka ketika dia mati seorang-seorang kat rumah, lidahnya pasti akan sebut la ilaha illallah. Ini janji Allah. Wa yudillullahu zalimin. Allah juga boleh sesatkan pada orang yang zalim, orang yang buat maksiat. Ketika nak mati, walaupun 1000 orang, walaupun beratus orang talqinkan kalimah la ilaha illallah, kalimah tu takkan keluar daripada mulut dia. Nak lepas tak lepas, nak sebut tak lepas. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Ini yang perlu kita renungkan, kita fikirkan sedalam-dalamnya. Besok aku mati dapat ucap ke tidak kalimah tu? Ini dia. Belum tentu. Dia bergantung pada amal kita ini. Dan kita banyak tak ucap kalimah la ilaha illallah, zikrullah kita pada Allah Ta'ala? Jarang. Maka hari ini kita ubah trend kita. Buat perlahan dia. Macam mana? Kita buat zikir 10 pagi, 10 petang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat ringan-ringan je. 10 pagi, 10 petang. Janganlah terus ambil kitab maksurat nak amalkan zikir la ilaha illallah 1000 kali. Maka kita pun ambil tasbih ni, la ilaha illallah, la ilallah. Hari itu je lah kita buatkan. Lepas tu tak buat dah kan? Pagi tu je lah buatkan, petang tak buat dah. Kenapa? Penat. Maka latihan tu perlu dibuat daripada awal. 10 pagi, 10 petang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup. Walaupun kita hari itu semangat, hari ni aku nak buat 50, 100 lah. Jangan. Bukan tak boleh, boleh. Tapi semangat tu pagi tu je, petang takkan buat. Dia kena perlahan-lahan. 10 kali, okey. Supaya apa? Bila kita buat la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 10, meronta-ronta nak buat lagi. Tak apa, sabar. Biar perasaan sabar tu, perasaan tu ada dalam hati kita sehingga petang kita buat sekali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama kita tambah lagi 20, tambah 30, tambah 40. Maka berperingkat sehingga menjadi habit, kebiasaan kita. Basahkan lidah kita dengan kalimah tu supaya besok mati mudah untuk kita ucap kalimah tu juga. Allahu Akbar. Dia bukan hanya pada kerana ingatan, kerana ulangan, tapi kerana amalan kita. La ilaha illallah bukan hanya pada lidah, tiada Tuhan selain Allah, tapi dengan amal. Yakin dengan hati, bertindak dengan amal kita. Amal macam mana? Amal ialah perkara-perkara yang Allah suruh kita buat, dan kita jauhkan daripada perkara-perkara mungkar, dan kita tambah kebaikan kita, insya-Allah. Bila pegang kalimah itu, bahagia dunia dan akhirat. Itulah kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenar. Man akhiri kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, penampakan syurga dan neraka kepada mayat setiap hari. Insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan bincangkan pula tajuk penampakan amal orang hidup kepada orang mati. Macam mana tu? Amal orang hidup diperlihatkan kepada orang mati. Ni kita akan bincangkan nanti, tapi bukan bulan depan ya. Bulan depan insya-Allah saya bersama keluarga akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah. Jadi kita tak dapat bersama. Mohon doakan perjalanan kami pergi dan balik diberkati Allah, dipermudahkan, dan insya-Allah bulan 11 lah kalau banyak umur ada kesempatan kita sambung balik pengajian kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Setangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, berkatilah hidup kami, ya Allah, jadikan diri kami dan keluarga kami orang-orang yang mendirikan solat pada waktunya, ya Allah, orang-orang yang mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemungkaran, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami kematian husnul khatimah, bukannya su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi